Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama saya nak tanya, pasal apa yang orang lelaki dia semua serut pergi ke sana? Lain macam lah. Betul dia semua lepas pergi sana, depan ni kosong. Ha? Oh, ni pengalaman pertama saya tengok macam ni. Lain macam tempat ni. Apa kata kalau tuan-tuan main ajak ke depan? Kalau tuan-tuan tak mau ajak depan, saya nak suruh muslimat pergi depan lagi. Baik, alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, syukur pada Allah malam ni 25 Ramadan. Dan ada kemungkinan malam ni Lailatul Qadar. Ada kemungkinan. Sebab Nabi SAW suruh cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Bukan sahaja 10 malam yang terakhir, dia malam yang ganjil. Maka salli ala sayyidina Muhammad, tak mustahil malam ni malam Al-Qadar. Jadi nak kena berebutlah buat. Malam ni lepas pada tazkirah ni saya nak kena pergi Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah dan doakan perjalanan saya sampai dengan selamat malam ni, sebab esok pagi ada program dengan maritim awal pagi esok. Nak kena ada kat sana siap-siap malam ni lah. Tak kelang kabut pagi esok ni. Tuan-tuan, dalam kita duduk beribadat dalam 10 akhir Ramadan ni, ada satu kelompok yang kita rasa macam tak berapa nak berat. Kita tak bersungguh nak ajak mereka sekali. Nama dia anak beranak kita. Kita duk pulun, kita suami isteri ni sallallahu alaihi Muhammad, nak bagi dapat 10 malam yang terakhir lah, nak bagi dapat Lailatul Qadar lah, nak bagi dapat ganjaran pahala yang banyak di 10 akhir Ramadan, bahkan dalam bulan Ramadan. Tapi kita tinggal anak-anak kita tak bersungguh macam kita. Bila kita duduk dalam usia-usia ni, kita duduk berasa macam kita dulu buang saja. Kita dah buang saja Ramadan yang Allah bagi kat kita dulu ni, kita buang saja. Kita mana duduk pulun macam kita duduk buat lah ni. Dulu waktu kita muda-muda duduk main tarawih sampai 20 sampai habis. Tak ada lah. Bukan cerita main tarawih, main fardu pun kita tinggal dulu ni. Bukan cerita sembahyang sunat, bukan cerita banyak sedekah lah, apa benda yang kita duk buat, yang kita duk pulun buat lah ni lelaki dengan muslimat dengan muslimin. Dulu kita tak buat, kita tak bersungguh buat. Dan kita rasa macam, Ustaz, kalau boleh patah balik time tu lah, aku nak pulun sungguh-sungguh buat bagi. Macam mana kita duk buat lah ni? Betul ke tak betul saya duk kata ni? Kau tak ada rasa apa-apa ke? Betul kan? Tapi sayangnya kita dah melalui zaman gelap tu. Lah ni baru kita nak sedar, kita membiarkan anak kita duduk zaman gelap macam mana kita? Kita dah lalu jalan yang tak apa nak kena tu, yang kita rasa macam menyesalnya aku lalu jalan ni dulu ni. Kalau aku tahu daripada dulu aku nak pulun buat. Malangnya kita tahu jalan tu tak betul. Lah ni kita duk biar anak kita jalan-jalan tu. Tuan-tuan tak hinggut anak tuan-tuan main, jom kita pergi main tarawih malam ni. Ni malam ni malam 25 ni. Kita buat tak tahu, tak kata apa pun kat dia. Tadi duduk rumah, dia dengar, dia nampak kita start motor main tadi. Kita tak kata apa pun kat dia. Dan dia pun tak heran apa, pasal kita tak pernah duk ajak dia. Lain lah kalau tuan-tuan ni, jom kita pergi. Sat dia, sat pakai turis lah, pakai sat gitu lah. Tapi tak, kita tak heran pun. Dia pun tak heran. Maksudnya kita masih tak bersungguh nak. Saya nak cerita ke mana, saya pun kadang-kadang kita sedih juga dengan suasana keluarga kita sendiri. Kita ada anak-anak tuan-tuan. Anak-anak kita ni, dia akan jadi dua keadaan. Kita ni yang boleh main duduk malam ni, tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal duduk cerita malam Al-Qadar
malam yang khairun min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. Kita nak bagi dapat benda tu. Matlamat dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak masuk syurga, betul tak? Betul kan? Nak masuk syurga kan? Tuan-tuan, seronok kalau kita masuk syurga. Yang duduk sekali dengan kita tu anak-anak kita. Kita nak masuk syurga ni, isteri kita ada kat sebelah, tuan-tuan ada kat sini, isteri dekat belakang. Ada tuan-tuan dekat sini, isteri tak ada belakang, sedih juga. Lebih sedih, isteri duduk sini, suami tak tahu di mana. Yang tu lagi sedih. Betul lah. Ada tak lagu tu? Sedih tuan, sedih. Abang jom lah pergi tarawih. Hampirlah, kisah aku pasal apa? Risau kita balik. Sedih tak? Sedih tak muslimat? Sedih oh. Pasal kalau boleh nak pergi semua sama-sama masuk syurga. Kalau kita pergi satu tempat yang cantik, New Zealand ke, Jepun ke, mana ke, orang kata, Tu Haji, saya sponsor Tu Haji, pergi New Zealand. Syok. Tengok salji, cantik tu, New Zealand ni cantik, tempat sangat cantik. Orang sponsor kita pergi seorang, tapi Tu Haji pergi seorang saja. Syok tak? Syok jugalah dapat seorang-seorang. Tapi lagi syok kalau isteri pergi sekali. Syok. Tidak lah. Lagi syok anak-anak kita pergi sekali. Lagi best. Semua satu keluarga pergi. Lagi syok. Lagi syok cucu pun ikut sekali. Lagi syok. Ramai pergi satu bah keluarga kita aja. Syok tak? Syok. Ada satu tempat lagi cantik nama syurga. Kalau kita masuk seorang, syok. Kalau kita masuk dengan isteri kita sekali, lagi syok. Kalau kita masuk, anak-anak kita semua masuk, cucu kita semua, semua sekali berimpun ramai-ramai pegang tangan masuk syurga, lagi syok. Tapi syok tak kalau kita suami isteri masuk syurga, tiba-tiba anak kita daripada jauh duk melambai, mak, kami kena masuk neraka hari ni, mak. Ada tak anak kita tak tutup aurat lagi sampai hari ni? Boleh bayang tak kalau dia aksiden mati dan keadaan aurat dia tak tutup lagi? Dia nak pergi mana tu kan? Ada tak anak-anak kita yang jenuh lihat tak mau semayang lagi? Anak kita tuan-tuan, anak kita ni yang kita duduk pulun malam ni duduk tang ni pasal nak syurga ni. Anak kita kalau takdir matilah tuan-tuan sekalian ni, tak semayang ni anak kita tu. Lepas tu kita duduk belah ni, dia duduk belah sana. Mak, ayah, tak boleh buat apa. Yang kita tahu tak? Kita tahu dia tak semayang, kita tahu dia tak tutup aurat, tahu, tapi tak boleh buat apa. Sedih tak? Sedihlah, ya Allah. Seronok kalau semuanya sama macam kita, syok. Semuanya nak semayang sunat ni 10 akhir Ramadan, kita duduk tahun ni, anak jantan kita duduk tahun tu, anak perempuan kita duduk tahun tu, isteri kita duduk tahun tu, cucu kita duduk mai juga, wawi ke belakang pun mai juga masjid. InsyaAllah seronok. Tapi keluarga kita tak edit lagu tu, tak edit lagu tu. Ada seorang sahabat Nabi SAW, sahabiah perempuan, nama dia Nusaybah bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anha. Dia juga digelar ataupun dikenali sebagai salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ummu Umarah. Kisah dia tuan-tuan, depa ni satu keluarga. Dia, suami dia nama Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anak dia nama Habib bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang lagi nama Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Depa ni waktu Nabi SAW masih duduk dekat Mekah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pi dakwah dekat orang-orang penduduk Madinah. Depa ni di antara orang-orang awal yang masuk Islam. Waktu Nabi SAW belum sampai ke Madinah lagi, depa masuk Islam dah. Waktu berlaku perjanjian Aqabah yang kedua di Mina, 72 orang sahabat Nabi SAW daripada Madinah pi berbai'ah dengan Nabi SAW di Mina.
perjanjian Aqabah yang kedua, keluarga ni semua ada bai'ah dengan Nabi SAW. Dia, suami dia, anak dia 2 orang ni ada waktu tu pi bai'ah. Ada 2 orang muslimat, dia salah seorang. Waktu tu Nabi SAW cerita, waktu tu diceritakan waktu berbai'ahnya Nabi SAW dengan para wanita ni, mereka tak pegang tangan Nabi SAW. Ya, aku telah menerima bai'ah mereka. Bai'ah dengan Nabi, bila bai'ah ni sanggup hidup mati dengan Nabi SAW lah. Tak ada apa dah yang lebih utama daripada aku nak pertahankan Nabi SAW yang aku dah bai'ah dengan dia. Bai'ah ni kuat, tuan-tuan, jangan main-main. Bai'ah. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antara ujian yang pertama perang Badar. Perang Badar, suami, anak-anak ikut pergi perang Badar. Perang kedua yang dilalui oleh Nusaybah radhiyallahu anha ialah perang Uhud. Dia ingat dulu berbai'ah dengan Nabi SAW. Ada beberapa muslimat, lebih kurang 14 orang muslimat yang ikut pada perang Uhud. Selalunya muslimat bila ikut perang Uhud ni, depa tukang mencuhayang, tukang sedia makan, tukang kalau ada orang tentera-tentera yang cedera, depa lah tukang rawat apa semua. Tapi Nusaybah masuk dalam medan pegang pedang. Dia cerita waktu dia tengah perang tu, bila ada sahabat yang bertanya, macam mana keadaan kamu waktu perang tu? Dia kata, kamu tahu tak, waktu tu aku pedang tinggal Nabi SAW seorang-seorang. Waktu tinggal Nabi SAW seorang-seorang, dia kata, subhanallah, aku pi pertahan Nabi SAW, aku pegang pedang ni, bawa pi tengah pedang tu. Dia antara dia satu-satunya muslimat yang masuk dalam medan perang pegang pedang. Nusaybah. Waktu subhanallah orang mai sallallahu alaihi wasallam nak terpa dekat Nabi, tak tahu nak buat macam mana, dia ambil satu bendera, dia nampak bendera apa ni, musuh jatuh kat bawah. Dia kata, ni nampak ni bendera ni, nampak bendera ni. Dia koyak bendera tu. Daripada depa nak pergi serang Nabi SAW, depa patah balik mai kat dia. 14 kesan tetap kat tubuh. Dia kata waktu Ibnu Qami'ah, dia kata, siapa ni? Bila depa mai ziarah dia dah tua dah waktu tu. Berlubang kat sini ni. Ada satu bekas luka yang berlubang, belohong dekat bau ni. Tempat lain kesan tetap gitu ya. Dekat satu tempat ni belohong, berlubang. Pasal apa ni? Setahun nak sembuh berlubang tu, setahun. Luka tu setahun nak sembuh. Dia kata, ini yang melukakan aku ni Abdullah Qami'ah, Ibnu Qami'ah. Dia yang mai waktu tu, dia kata, aku duk pertahan Nabi SAW, dia hayun pedang, dia kata, ni kena ni tangan ni, berlubang kat tangan ni. Bila Nabi SAW nampak tu, panggil. Waktu tu tahu siapa duduk dengan dia? Abdullah, anak dia seorang lagi. Tengah duduk perang ni, suami tak tahu, suami tengah duduk perang tu, tang mana duduk tak tahu. Yang dia ni duduk pertahan Nabi SAW, pertahan Nabi. Nabi kata apa? Aku tengok ke depan, aku nampak Ummu Amarah. Aku tengok ke kanan, aku nampak Ummu Amarah. Aku tengok kiri, aku nampak Ummu Amarah. Aku tengok belakang, aku nampak Ummu Amarah. Punya kiri kanan depan belakang pertahan Nabi SAW. Tahu siapa? Ni macam muslimat yang duduk depan saya ni. Macam muslimat yang duduk depan saya ni. Yang saya cakap, ya Allah Rabbi, kuat jiwa. Tuan-tuan, dia kata waktu aku bertahan tu, dia kata Ibnu Qami'ah ni mai cak, dia bagi ni cucuk dekat sini ni, tetap dekat bau dia sampai berlubang, satu lubang dekat bau. Bila Nabi nampak kata jatuh, dia dah berlubang ni, Nabi panggil anak dia, ibumu, dia kata, ummuka. Dia kata dekat Abdullah mai. Dia kata, balut tangan balut tangan ibu kamu. Dia pun ambil kain, cepat-cepat balut tangan ibu dia. Balut dia tak berhenti, angkat pedang pergi perang lagi. Berlubang ni kat sini ni. Tu tak kira lagi berbelah kesan tetap kat tubuh tu. Ummu Umarah. Dua ustaz tuan-tuan sekalian, Salih Ahmad, anak dia pula kena. Abdullah musuh mai cak dekat rusuk belah kanan atau belah kiri, kat rusuk. Kena ni pedang kat rusuk ni, darah merambu-rambu.
Bila dia nampak anak dia berdarah jatuh, dia mai kat anak dia, dia mai mak dia Ummu Marah ni. Nabi SAW duduk nampak, duduk depan Nabi SAW. Dia ambil kain, dia balut anak dia, balut. Tahu tak, kalau kita ada anak tu dah luka berdarah tu, balut suruh buat apa? Pergi duduk tepi lah, pergi duduk tepi berehat saja. Dia kata apa? Nah, ambil pedang ni, ambil perang lagi. Ambil pedang ni, pergi perang lagi. Nabi kata, tak ada orang sehebat kamu wahai Ummu Marah. Tak ada ibu yang sehebat kamu. Cerita Allah Rabbi. Dan salih Muhammad. Dan subhanallah tuan-tuan, salih Muhammad. Bila habis daripada perang Uhud, tuan-tuan pun tahu kisah perang Uhud. Para sahabat diuji waktu tu. Salih alaihi Muhammad. Dan seolah-olah macam pihak sana tu macam menang dah lah, tapi tak menang pun. Salih Muhammad. Kalau menang daripada mai, mesti daripada mai rampas Madinah, daripada take over Madinah. Tapi mereka pun lari balik. 70 sahabat yang syahid. Salih alaihi Muhammad. Yang cedera ramai, termasuk Abdullah, termasuk Ummu Umarah sendiri pun. Salih alaihi Muhammad cedera. Bila dah pakat-pakat balik ke Madinah, Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, jom kita pi kejar daripada belakang musuh yang nak balik ke Mekah. Kita nak pergi kejar daripada belakang. Ummu Umarah bangkit, saya nak pi. Darah keluar cucur-cucur daripada tubuh badan dia. Dia berkata, wahai Umarah, jangan pi, tak usah pi, cukuplah. Kamu tu cedera perut teruk dah. Akhirnya dia tak jadi pi lah, disebabkan kecederaan yang dia alami. Demikian juga anak dia, cedera parah waktu tu. Tuan-tuan, tak berhenti tang tu ujian dilalui oleh keluarga Nusaybah ni. Seorang lagi anak dia, nama Habib bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW hantar Habib bin Zaid ni untuk jadi wakil pi berjumpa dengan Nabi palsu. Nama apa? Musailamah Al-Kazzab. Pi hantar. Salih alaihi Muhammad. Pasal Musailamah hantar surat mai dekat Nabi SAW, dia kata, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Dia declare diri dia Rasulullah. Bila Nabi SAW nak reply surat tu, Nabi SAW hantar Habib bin Zaid Al-Ansari, anak Nusaybah, anak dia seorang lagi, pi jadi wakil daripada Nabi SAW untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi palsu tu. Bila sampai wakil Nabi SAW, Musailamah dia main idea macam mana cara nak convince penduduk-penduduk Yamamah waktu tu supaya beriman dengan dia. Depa terpaksa beriman dengan apa ni, Musailamah ni, sebab dia ni jenis siapa tak beriman dengan dia buat macam-macam. Jadi orang kampung tu duduk dalam ketakutan. Bila sampai Habib bin Zaid kat situ, tahu dia apa? Ini can dia. Dia tangkap Habib bin Zaid ni, dia paksa kawan ni untuk mengaku kata dia Rasulullah. Kata dia tu Rasulullah. Saya lihat cuman tekan dia, paksa dia, push dia, seksa dia cukup-cukup, pukul dia sampai lembek. Akhirnya tuan-tuan, esoknya dibawa mai duduk atas satu pentas yang tinggi, kemudian panggil semua salih alaihi wasallam untuk menghadap orang kampung seluruhnya mai. Kemudian dia kata, wahai wakil Muhammad, apakah kamu mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah? Dia kata, ya, saya mengaku Muhammad itu Rasulullah. Apakah kamu mengaku aku ni Rasulullah? Dia buat apa tuan-tuan? Dia buat tak dengar. Apa dia buat itu? Apakah kamu mengaku Muhammad Rasulullah? Ya. Apakah mengaku aku Rasulullah? Apa dia buat tak dengar. Malu, jatuh maruah si Musailamah ni. Apa dia buat tuan-tuan? Dia panggil Al-Gojor dia, so ikat Habib bin Zaid, kemudian dipotong daging dia sikit demi sikit. Dan potong daging dia, dalam riwayat tu cerita jatuh setumpuk daging dia, dalam keadaan dia tak mati lagi dalam hidup ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Potong daging, jatuh setumpuk, sampailah dia syahid. Nabi SAW bila sampai berita dekat Nabi SAW, Nabi sedih.
Dan dia antara orang yang paling bersemangat tuan-tuan Salih Samad untuk membalas dendam ialah mak dia. Salih ala Samad Ummu Umarah ataupun Nusaybah. Dia azam, dialah yang akan pergi bunuh sendiri Musailamah Al-Kazab. Takdir Allah pada tahun ke-11 pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berlaku satu peperangan. Peperangan di Yamamah, peperangan untuk perang dan untuk lawan dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, nabi palsu dan pengikut-pengikut dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Para sahabat antara yang ikut serta dalam perangan tersebut ialah Ummu Umarah ataupun Nusaybah. Lalu depa pun pi dan dia azam sungguh dialah yang nak bunuh. Sehingga dalam riwayat menyatakan menceritakan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia antara orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berjaya untuk melukakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan menjatuhkan Musailamah. Lalu dibunuh Musailamah itu oleh sahabat yang lain. Dalam riwayat yang masyhur kita dengar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Musailamah Al-Kazab dibunuh oleh Wahsy yang dengan diam, dengan matlamat dalam hatinya untuk menebus kesalahan dia waktu dia duduk dalam jahiliah lalu membunuh Hamzah, bapa saudara kepada Nabi SAW yang sangat Nabi SAW cinta. Saya bawa kisah ni pasal apa? Tuan-tuan tengok peranan seorang ibu macam mana nak pastikan mereka semua duduk dalam keadaan berjuang dalam agama Allah. Kadang-kadang ayah, kekuatan suara ayah ni bunyinya kuat tapi tak sampai ke hati anak. Mak kadang-kadang suara lembut tapi mampu untuk menggentarkan hati anak. Lepas tu kadang-kadang peranan untuk menasihati, peranan untuk memujuk, peranan untuk menyatukan keluarga bagi duduk sama-sama dalam agama ni, kekuatan dia ada dekat mak. Tuan-tuan, kita berada di 10 akhir Ramadan, kita sungguh-sungguh nak buat. Sayang anak-anak kita cari jalan lain. Anak-anak kita duk pergi ke arah lain. Kita duk main kok ni elok sangat dah. Alhamdulillah. Dalam keadaan ramai orang dah tak pilih main masjid dah. Tak ada dah. Saya yakin waktu awal itu bukan ramai ni, bukan soft dekat tu je. Mesti soft sampai belakang. Walaupun tuan-tuan tadi soft sampai keluar, saya tahu, tapi belakang kosong lagi. Betul lah tu, sebab pintu ni buka tu, tariklah keluar tu. Dia dah saya cakap, tapi belakang tak ada orang lagi. Saya yakin dulu tuan-tuan belakang penuh. Kat tepi tu pun ada orang duduk. Dulu orang tak main dah tuan-tuan. Tak sedut heran orang tak main. Alhamdulillah kita main. Tapi yang sedih, anak kita tak main, keluarga kita tak main. Maka tuan-tuan, susun balik ahli keluarga kita supaya masing-masing dapat mengambil manfaat daripada Ramadan ni. Ramadan yang berbaki ni. Pastikan anak kita, pastikan isteri kita. Salih Muhammad, pujuk-pujuklah tuan-tuan. Benda dah keras, nak buat lagu mana? Kalau daripada kecil-kecil dulu tolong perbetul-perbetul tak apalah tuan-tuan. Umur dah 20, umur dah 21, umur dah 19. Nak suruh-suruh tapi lah mayang tarawih tu, dia buat muka guni ke kita? Orang tahu. Oh, geramunya tuan-tuan, macam ciri. Kan? Mulut Allah SWT. Buatlah tuan-tuan, takat mana kita boleh buat. Yang paling penting, kita dah lalu jalan-jalan yang tak elok tu. Kita tak mahu anak-anak kita lalu jalan yang sama. Dia kata kita kolot ke, dia kata kita tak ni, dia kata apa baik-baik kat dia nak kata. Sebab dia tak faham. Dia kata kita kongkong ke, biar pilah. Tak faham. Satu hari nanti hang duduk di posisi aku, hang tahu macam mana keadaan sebenarnya. Mudah-mudahan tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bukan sakat kita yang berusaha untuk dapatkan manfaat daripada 10 akhir Ramadan, keluarga kita juga nak dapat manfaat daripada 10 akhir Ramadan ni. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan sekalian. Berhenti awal yang nak pederah tu. Jauh lagi tu perjalanan saya ni. InsyaAllah tuan-tuan doakan perjalanan saya dapat sampai selamat ke Kuala Lumpur tu, insya-Allah ke Putrajaya malam ni di Putrajaya. Esok pagi dekat Putrajaya program, habis program saya patah balik mai Kedah lah. Tuan doakan agar Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, supaya dapat sampai dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin insya-Allah. Dan tuan-tuan, sekali tuan-tuan nak balik lagi, ada kita buat dekat luar sana ada satu tabung untuk pembelian tanah, pembangunan, pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Untuk bulan Ramadan ni kami duk ikhtiar nak cari 2.5 juta lagi tuan-tuan. Insya-Allah ada tabung tuan-tuan bagilah takat mana yang tuan-tuan nak bagi. Malam ni kalau malam Al-Qadar banyak ganjaran pahala yang tuan-tuan akan dapat insya-Allah.
mudah-mudahan tu tabung. Saya ingat malam ni banyaklah insya-Allah sebab orang duk berebut nak bagi pasal nak kejar Lailatul Qadar insya-Allah. Dan dekat luar sana juga kita buat jualan Salih Alaihi Muhammad kurma Ajwah Aliyah Madinah, yang kebun dia sebelah Masjid Quba. Saya semat lembut kurma dia. Sekejap lagi tuan-tuan kalau ni bukalah satu bagi pekat-pekat rasa sikit, tengok insya-Allah. Kita buat promosi untuk stok clearance sempena dan nak habis Ramadan ni. Kita jual 4 kotak RM100. 4 kotak. Satu kotak kalau beli satu kotak saja RM30. Hari kalau beli 4 kotak, tuan-tuan bincang-bincanglah macam mana kawan-kawan. Jadi jatuh satu RM25 saja insya-Allah. Tuan habislah bagi Ustaz Mahi balik lagi kereta dia lapang, tak duduk balik kotak-kotak sekalian insya-Allah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian insya-Allah. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.